Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hafidah Ali nak tunjukkan cara membina Google Form yang ada pilihan untuk hari ini. Kita akan mulakan terus kepada pembinaan Google Form bagi mereka yang tak pernah ada basic. Seperti biasa kita akan masuk melalui paparan Google dan kita akan masuk pada email terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan email saya sebagai contoh. Di mana kita nak membuat Google Form, kita pilih pada Google Apps di sini dan klik Drive. Saya ulang, Google Apps, kemudian kita pilih Drive. Bila masuk saja Drive, kita boleh buat seperti yang saya tunjuk ni, saya ada banyak folder. Tapi sekiranya cikgu tak pernah buat, kita boleh terus buat dalam Drive kita. Cara yang paling mudah, kita boleh klik pada My Drive di atas. Kemudian klik pada Google Form. Atau kita boleh klik button kanan mouse di dalam paparan Drive kita. Dan klik pada Google Form. Ini paparan asas Google Form yang kita nak buat. Untuk tajuk, kita boleh masukkan tajuk sebagai contoh pendaftaran keahlian kurikulum sebagai contoh. Kemudian kita masukkan title question. Yang pertama, biasanya nama penuh. Baik, kiranya kita nak buat description supaya kemasukan data bagi semuanya sama, kita klik pada titik 3 di sini dan klik description. Kita boleh bagi arahan. Type dengan huruf besar. Atau kita nak bagi contoh pun kita boleh buatlah. Jadi saya rasa yang ini tak perlu, just type huruf besar. Kemudian ini adalah pilihan jawapan yang kita nak pilih. Biasanya kalau nama ni short answer, paragraf ni ayat yang lebih panjang atau komen lah. Multiple choice, pilihan. Checkbox, kita boleh pilih banyak pilihan dalam satu soalan. Drop down, nanti kita boleh tengok juga. Maknanya kita akan pilih melalui button anak panah ke bawah. File upload ni kita boleh masukkan gambar. Sebagai contoh kita nak buat soalan melalui gambar. Line scale ni biasa kita gunakan untuk soal selidik daripada tahap yang sangat baik kepada tahap yang sangat buruk. Check box dengan grid ni jarang digunakan. Date and time ni pun jarang, tapi boleh juga kalau nak digunakan. Kenapa saya kata jarang digunakan? Sebab biasanya bila user isikan komputer dalam responses, nanti dia dah siap ada timestampnya. Jadi rasanya tak perlu untuk kita masukkan date or time. Melainkan kalau kita nak masukkan date untuk booking bilik, masa untuk booking bilik, itu kita boleh gunakan date and time. Baik, untuk hari ini saya lebih kepada membuat Google Form untuk pilihan. Jadi pertama tadi saya masukkan nama penuh, short answer. Kemudian ada butang required kat sini. Kalau kita tak aktifkan, user akan boleh lompat. Maknanya dia tak perlu tulis nama penuh dia boleh terus pergi pada soalan kedua. Kalau kita aktifkan, pengguna wajib isikan dahulu mengikut turutan untuk pergi pada soalan-soalan seterusnya. Jadi saya nak aktifkan lah. Saya nak tambah lagi satu soalan. Baik, contoh soalan yang kedua saya nak bagi dia, sebab saya lebih pembelajaran hari ini lebih kepada pilihan. Google Form untuk membuat pilihan, saya nak terus buat pilihan. Sebagai contoh, pilihan unit kurikulum. Ni nanti kita boleh masuklah soalan apa yang kita nak dan mengikut kehendak soalan.
Baik, untuk pilihan unit kurikulum saya nak menggunakan multiple choice. Okay. Multiple choice yang pertama, okay, sebagai contoh pergerakan puteri Islam, kemudian kita ada pengakap, cadet polis, BBSM dan sebagainya lah. Ini sebagai contoh saja saya nak isi. Okay, kemudian saya nak buat juga required. Baik, bagaimana dikatakan pilihan? Okay, maknanya kalau pilihan ni, kalau murid itu pilih pergerakan puteri Islam, kita nak tahu sebab apa. Mungkin sebab dia ada kelengkapan daripada sekolah rendah atau dia dah ada sijil dan sebagainya. Begitu juga dengan pengakap, mungkin dia dah ada tahap sijil asas dan sebagainya. Okay, ni maknanya kita nak buat kepada pilihan. Sebelum buat kepada pilihan, kita kena buat, kita panggil dia sebagai section. Kita kena buat beberapa section ini berdasarkan choice yang kita buat. Contoh dekat sini ada 4 pilihan. Jadi kita buat siap-siap. Ada 4 section. Okay, saya akan buat satu section yang pertama. Okay, ini untuk pergerakan puteri Islam. Okay, saya buat lagi section yang kedua untuk pengakap. Okay, saya buat lagi section yang ketiga tadi, cadet polis. Dan saya buat section yang keempat, BBSM. Okay, sekarang kita dah ada 4 section untuk 4 pilihan ini. Baik, sekarang saya nak user bila dia jawab, klik pada pergerakan puteri Islam, dia akan terus isikan maklumat dalam pergerakan puteri Islam. Kalau user pilih pengakap, dia akan terus isikan maklumat dalam pengakap dan seterusnya. Bagaimana cara dia? Okay, bila kita klik balik, okay, kita klik semula pada soalan pilihan unit kurikulum, pastikan ia berwarna biru. Okay, di bawah ni ada 3 button ni, 3 titik ni. Okay, just klik 3 titik ni dan klik pada go to section based on answer. Okay, nampak bila kita tak klik dia tiada. Tapi bila kita klik titik 3 go to section based on the answer. Okay, di sini kita akan settingkan. Kalau pergerakan puteri Islam, kita akan pergi pada section pergerakan puteri Islam. Kalau pengakap, kita akan terus pergi kepada section pengakap. Kalau cadet polis, dia akan terus pergi kepada section cadet polis. Dan seterusnya BBSM, dia akan terus pergi pada section BBSM. Okay. Okay, seterusnya saya nak isikan sedikit maklumat dalam puteri Islam. Sebagai contoh, okay, kita klik sahaja dalam bahagian pergerakan puteri Islam, tambahkan sedikit maklumat. Tahap rencana isikan tahap rencana yang telah diperolehi. Okay, tahap rencana tertinggi lah. Okay. Kemudian saya nak buat pilihan sebab dalam puteri Islam kita ada puteri bongsu, puteri kecil, puteri tengah dan puteri sulung. Okay, itu sebagai contoh lah. Saya nak requiredkan yang lagi, saya nak tambah lagi soalan di sini. Okay, tahun mendapat rencana. Okay, jadi saya nak diisikan tahun bila dan saya buat short number sebab bila tahun dia dah tahu dia akan isi dalam bentuk number, just required. Okay, ini yang maklumat dalam pergerakan puteri Islam. Begitu juga dengan pengakap. Sekiranya ada maklumat dalam pengakap, apa yang perlu dia ada? Tahap
tertinggi lencana. Okey, sebagai contoh. Okey, lencana saya tak berapa mahir sangat dalam pengakap ni sebab saya memang bidang saya pergerakan Puteri Islam. Jadi sebagai contoh apa? Lencana Majujaya, lencana. Okey, boleh isikan lah. Ni sebagai contoh saja. Required sebagai contoh. Kemudian Cadet Polis pun sama. Begitu juga dengan BBSM. Baik, lepas isikan untuk setiap section ini, jangan lupa tadi kita dah buat pilihan daripada unit pokok untuk pergi kepada section yang mana. Sekarang pastikan di akhir section ini, selepas dia isi, dia tidak akan pergi kepada next section tapi dia akan terus kepada submit form. Okey, jadi kita kena tukarkan semualah. Submit form. Maksudnya setiap kali selepas dia habis isi untuk pengakap, sebab dia hanya ada pilihan untuk pengakap, dia submit terus form tersebut. Okey, kita buat dulu sebagai contoh, nanti kita akan lihat. Okey, contoh mungkin dah siap form yang kita buat. Okey, kita nak namakan dulu. Namakan form kita di sini. Just kita klik sekali, dia akan ikut pada nama Google Form kita. Okey. Kemudian kita boleh tukarkan warna, seperti biasa di sini, atau kita nak masukkan gambar pada header kita, header form kita. Okey, boleh masukkan saja, boleh pilih, atau kalau kita nak upload gambar pun kita boleh carilah gambar yang kita nak masukkan, siap-siap kita savekan dulu. Okey, sebagai contoh saya masukkan gambar yang saya pilih, just insert sahaja. Okey, tada, sudah ada. Okey, kemudian kita jangan lupa save, pastikan klik pada button setting di sini. Saya ulang balik, button setting di sini. Just klik sekali. Okey, di sini pastikan kita hilangkan tanda restrict to user in Ministry of Education. Sebab apa? Kalau kita ada tanda klik ni, berarti user yang boleh menggunakan form kita ni hanya kepada mereka yang ada email MOE sahaja. Jadi kalau digunakan email Gmail, email Yahoo, semua dia tak boleh nak isikan form kita. Jadi kita hilangkan tanda tick tersebut. Okay, kemudian untuk presentation, bila dia dah siap, user dah siap masukkan data yang dikehendaki, kita bagilah ucapan terima kasih atas kerjasama ataupun terima kasih maklumat anda telah berjaya direkodkan. Ini terpulanglah kepada kita nak masukkan ayat yang bagaimana. Save sahaja. Okey. Kemudian kita nak bagi link Google Form ini kepada user. Pastikan kita klik pada preview terlebih dahulu supaya kita boleh lihat bagaimana bentuk form yang kita nak isi. Sebagai contoh kita isilah contoh 1, nama Hafidah, Pergerakan Puteri Islam. Nampak dia dalam bentuk pilihan. Bila saya klik Pergerakan Puteri Islam, saya klik button next, dia akan pergi kepada Pergerakan Puteri Islam. Kalau saya klik pada, saya back balik, saya klik pada pengakap, saya klik next, dia akan terus pergi kepada pengakap. Jadi maklumat ni kita boleh isikan lah. Ini sebagai contoh sahaja untuk saya tunjukkan. Okey, jadi sekiranya form kita dah siap, dah betul, kita bolehlah bagi link form kita di mana kita ada untuk bagi link kan form get pre-fill link. Ada titik 3 di sini, just klik dan get pre-fill link. Okey, sama sajalah kita boleh letak pada preview atau pre-fill link ni, just highlight kan. Klik button kanan, copy dan bolehlah bagi melalui WhatsApp web dan sebagainya. Okey, sekaligus saya nak pendekkan, saya nak tunjuk serba sedikit bagaimana kita nak pendekkan link yang panjang. Paling mudah kita gunakan gg.gg. Just klik new tab. Okey, kemudian type gg.gg URL shortener yang ini. Okay, ini paling senang lah. Jadi dalam link yang panjang ini kita boleh pendekkan.
Jadi kita klik balik, kita highlightkan balik, klik, pastikan, saya nak ingatkan semula sebelum kita copy link itu, ini tapak asal kita. Pastikan bila kita nak copy link, kita klik dulu button 3 dan grab prefill link ni terlebih dahulu. Okey, jangan bagi link yang tapak asal, bagi link yang tapak preview ini. Okey, ini kena ingatlah. Kemudian kita highlightkan saja, klik button kanan, copy dan buka tadi gg shortener, just klik paste sahaja. Okay, kemudian kita customize link. Okay, kita namakan dia sebagai pendaftaran curriculum dan shortener saja. Link with this part already exist, maknanya dah ada, jadi kita kena ubah sikit lah. Dia akan bagi tahu pendaftaran, saya nak buat pendaftaran Koko. Tetap. Kalau tak ada, dia akan buat ada juga. Jadi kita kena buat apa ya? Curriculum 2020. Kena carilah. Kalau tak ada, dia akan terima. Kalau link itu dah diguna pakai, dia akan reject macam tadi. Pun dah ada. Okey, kita pendekkanlah daftar. Kena cuba gaya lah ya. Okey. Baru dia boleh masuk. Daftar curriculum 2020. Okay, jadi kita boleh je copy dan klik button kanan, copy, bagilah yang lebih pendek daripada panjang tadi. Sekiranya kita nak buat QR code, just ini mudahnya menggunakan URL shortener GG ni. Just klik QR code for this link. Dia dah buat siap-siap. Okay, jadi kita boleh copy saja, copy image, masukkan dalam Word dan print untuk di QR code kan. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran untuk Google Form pilihan pada malam ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.